الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز Surah Al-Mu'minun. Daripada Quran boleh buka surah Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Suratul Mu'min, Suratul Mu'minun ayat 1 hingga 11. Di mana Suratul Mu'min daripada ayat 1 hingga 11 ini dia nak cerita kepada kita sifat-sifat ahli syurga. Sifat-sifat ahli yakni syurga. So kalau ada sifat-sifat ini dia cerita, insya-Allah kita di kalangan ahli syurga. So yang pertama sekali ialah firman Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya dapat kemenanganlah sekalian orang-orang yang beriman. Pertama sekali janji Allah Ta'ala, sesungguhnya dapat kejayaanlah sekalian orang-orang yang beriman. Dan kita maklum dalam bahasa Arab kalimah qad, sesungguh bahasa Melayu, memberi faham makna tahqiq. Tahqiq. Kalau bahasa kita makna memberi faham makna confirm, mesti. Kemudian didatangkan pula dengan kalimah aflaha. Kalimah aflaha. Baik. Kalimah aflaha dipanggil surasi mazid, naud yang pertama, bab yang pertama. Menterjemahkan kepada makna sesungguhnya mendapat kejayaan. Mendapat kejayaan dipanggil. Baik, bila kalimah mendapat dalam konsep bahasa Arab dia memberi faham mana ijad. Ijad. Apa ijad? Ijad ni benda tu tak ada, kita kena buat kasih ada. Itu panggil ijad. Contohnya kita nak makan, contohnya kita kena dapatkan benda-benda yang boleh mendapatkan kita tu makanan. Kena cari duitnya, pergi kedai beli barangnya, masaknya. Dan sekalian itulah masuk di bawah kata ijad, yakni mengadakan perkara-perkara yang menjayakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kejayaan ini telah ditentukan oleh Allah dalam Quran kepada orang-orang beriman. Kemudian kalimah al-mu'minun dalam ilmu Arabnya pula
Dia memberi faham makna apa hadirin sekalian? Fa'il. Memberi faham makna fa'il. Kata nama pembuat. Kata nama pembuat. Itu dia. Dia panggil dalam kaedah musnad ataupun dalam kaedah ilmu balaghah dia. Kita boleh panggil yakni subutul iflah. Subutul aflah lil mu'minin. Mana sabit ada kejayaan itu bagi orang yang beriman. Atau dari segi bahasa dia panggil mahkum bih. Didapatkan kejayaan itu berada di sisi orang-orang beriman. Itu panggil mahkum bih dalam konsep bahasa Arab dia. Kemudian kalau kita pergi kepada ilmu tauhid pula, konsep bahasan tauhid, yakni ilmu kalam. Konsep ilmu kalam dalam tarik Asy'ari. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ini ialah dipanggil kata nama pembuat. Al-Mu'minun ialah kata nama pembuat. Sebila Allah Ta'ala tentukan dalam Quran kalimah ni bukan tunjuk pada bangsa. Dia dalam Quran dia tak disebut bangsa. Dia sebut ialah sifat kebanyakan. Itu dia. So bila Allah sebut sifat Al-Mu'minun kata nama pembuat, bagi aflah, maknanya sudah ditentukan pada azali. Allah Ta'ala dah tentukan pada azali sifat orang yang begini, yakni orang mukmin ini, sifatnya kada cukup dengan ayat yang kedua sehingga kepada ayat yang ke-11, sehingga ayat yang ke-9. Itu ya sifat orang mukmin. Cukup sifat ini Allah Ta'ala kata jaya, dan akhir pada ayat yang ke-10, ulaika humul warisun. Mereka itulah mukmin tadi tu, orang yang mempusakai. Apa yang mereka pusakai? Allazina yarisunal firdaus. Yani mereka yang mempusakaikan surga firdaus. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Jadi sekarang kita nak bincang sifat orang mukmin yang Tuhan sebut dalam suratul Mukminun saja. Kalau sifat ini ada dekat kita, insya-Allah dari segi hukum Qurannya, zahirnya menuntut orang ini ahli syurga. Tetapi ada pun hakikatnya, jika Allah Ta'ala orang ini tak cukup sifat ini. Contohnya di sini ada 7 sifat. Tiba-tiba dia cuma mampu 6 sifat. Tuhan nak masukkan dia itu hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Tapi sebelum tu kita kena memenuhi lah 7 sifat ini. Sifat yang pertama Allah sebut dalam suratul Mukminun, allazina hum fi salatihim khashi'un. Allazina hum, siapakah mukmin? Satu Tuhan kata, mereka-mereka dalam sembahyang. Ini orang beriman. Beza dengan orang munafik. Orang munafik dia guna kalimaan. Mereka-mereka daripada sembahyang mereka itu dalam suratul Maun. Atau untuk munafikin. Orang beriman dia guna kalimat fi salatihim, dalam sembahyang mereka itu. Atau orang beriman. Kalau orang munafikin an salatihim. Itu beza ayat Quran. Ada pi, ada an. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapakah orang mukmin? Satu daripada sifat dia, allazina hum fi, dalam sembahyang. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Dalam sembahyang mereka itu, mereka khasyuk. Tuhan kata mereka khasyuk. Itu khasyuk bahasa Arab. Bahasa kita khasyuk dengan makna apa dia? Teliti. Itu bahasa kita. Teliti ayat-ayat yang kita baca. Betul tak makhrajnya? Cukup tak hurufnya? Sebab Arab ni dia punya imbuhan kata letak di huruf. Anda ingat? Kalau kita imbuhan kata letak daripada penambahan kata. An, ke, pe, pen. Arab dah alif dia. Kalau tambah satu di belakang jadi tasniah. Jadi 2 maknanya. Saya satu contohnya macam Zaidun. Tambah satu huruf belakang Zaidani. Jadi 2 orang bernama Zaid. Jangan tambah satu huruf dia. Satu huruf dia tambah jadi berbeza. Taf'ala
taf'alu, taf'ala. Lebih sikit dia sebut taf'ala. Dua. Mana perbuat oleh dua engkau laki-laki atau dua engkau perempuan. Sebab tu dia kena jaga. Atau teliti. Dia kan teliti. Wallahu a'lam bishawab. Satu daripada mana khasyuk. Yang kedua, bahasa Melayu kita menterjemah kalimah khasyuk dengan makna cermat. Kita buat kerja ni cermat. Dengar. Wallahu a'lam bishawab. Pertukaran rukunnya, tamakninahnya ada ke tidak? Dengar. Dia mazhab Syafi'i kita berbeza dengan mazhab lain. Mazhab Syafi'i kita tu dia memperlamakan tiap-tiap satu rukun tu. Berbeza mazhab lain. Dengan mazhab lain dia memperbanyakkan rukun. Makna apa dia? Maknanya kalau semayang tu dia nak cepat habis sebab nak boleh semayang yang kedua. Syafi'i nak tekan satu semayang tu biar teliti, lambat sedikit tak apa. Seperti mereka-mereka yang seumpama dengan dia lah. Lepas tu tekan sampai ada tamakninah, tiap-tiapnya ada tamakninah dan sebagainya. Ada mazhab lain, tu dia nak cepat, dia nak membanyakkan rokok. Macam kita tarawih kan. Syafi'i dia membanyakkan bacaan. Kan? Waktu dia dia panggil semayang tarawih daripada pukul 10 malam sampai subuh. Itu Syafi'i. Adapun kita di Malaysia ada tukaran ke mazhab lain. Contoh kita kalau nak bincang tu, kita nak bincang sifat ahli syurga. Kita kena bincang bab lain. Atau lepas tarikh lain. Para orang tu berbincang kot. Sebab kalau bincang tarawih pada Ramadan dia tak gaduh dah. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Itu lebih kurang. Mana kata dia? Allazina hum. Tu mereka-mereka. Tu kalimah allazina tu dia isim, dia kata nama pembuat, isim mausul, kata nama penghubung. Waktu Quran dia tak sebut keturunan tak ada. Bangsa tak ada. Dia sebut apa dia? Sifat dia. Siapakah orang yang beriman tadi? Atau siapakah orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam syurga, masuk syurga besok? Siapa orang tu? Pertama lagi sifat dia, allazinahum fi salatihim, dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Itu dia. Allah a'lam bishawab dia. Ada cawan. Senang sikit nak bagi contoh. Ada cawan. Bukan nak minum, nak cawan ni. Cawan pun kena order kat kedai. Tu. Baiklah, bahasa Arab ni kita kalau kata isim, kata nama, kita akan kenal kata nama tu di kalimah tu sendiri. Kita kenal. Jadi kalimah itu menunjuk atas zat. Kemudian yang keduanya kata kerja. Kata kerja tu kita nak kenal dia mesti ada masa. Baik, sekarang kata kalimah pula, huruf ni kita tak kenal dia, melainkan pada kalimah selepas dia. Bila Allah sebut saja dalam sembahyang, maknanya sembahyang tu seperti cawan. Kita kata contoh, saya panggil zaraf, fi itu zaraf bekas. Mana sembahyang tu seolah-olah seperti cawan. Dia ada bekas. Dan Allah Ta'ala letak dalam cawan tadi tu, ataupun sembahyang tu, letakkan kejayaan semua dalam tu. Dalam sembahyang kita ni kejayaan saja. Kejayaan berkawan, kejayaan berumah tangga, kejayaan anak-anak, kejayaan masyarakat, kejayaan negeri, kejayaan negara, kejayaan orang berniaga, kejayaan macam-macam semua. Semua letak dalam sembahyang tu. Kemudian bila kita sembahyang, kita masuk juga dalam sembahyang tu. Mana kita sudah bercampur dengan kejayaan saja. Kejayaan saja kita punya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nak ambil kejayaan, walaupun kita dah duduk dengan kejayaan, tapi tak boleh nak ambil. Sebab apa saja? Sebab anak kunci dia
Khusyuk tu hak kunci dia. Maknanya tak perlu bimbang dah. Kita memang duduk dalam kejayaan dah. Dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Kejayaan tu ada tak dalam sembahyang dah. Masalahnya nak ambil tak boleh. Sebab tu Rasulullah SAW dia ada masalah tu. Masalah apa saja dia putuskan dengan sembahyang. Dia sembahyang, dia tanya dengan Allah Ta'ala. Cuma bila perkara itu berkaitan dengan anak-anak, dia baca ayat berkaitan dengan anak-anak. Kalau benda itu berkaitan dengan akidah, dia membaca surah tu Qul kafirun qul wallahu ahad. Dia menghadapi masalah suami atau keluarga, dia cari ayat berkaitan keluarga. Semasa sembahyang dia baca ayat tu. Semasa ayat itu dibaca, dalam hatinya penuh keinginan rahmat Allah sedang turun, memberikan dia faham tentang permintaan dia itu, atau pendekatan Rasulullah. Dalam Quran hadis yang sahih diriwayatkan, iza jazaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran fabadara ila salat. Apabila menyempit akan Nabi suatu masalah, bersegera ia kepada sembahyang. Itu dipanggil. Allah alam sahaja. Kita ada masalah apa? Kita ada masalah keuangan. Kita kita berhutang. Allah alam sahaja. Patut kita sembahyang dulu. Tanya dengan Allah, adakah patut aku berhutang ataupun aku sabar sehari dua lagi? Contohnya begitu. Nah, itu cara Rasulullah SAW. Kalau kita ada masalah anak-anak, nanya, kita sembahyang. Dan sembahyang kita cari ayat berkaitan dengan anak-anak. Contohnya bagaimana ayat berkaitan dengan anak Nabi Ibrahim, itu Ismail. Bagaimana anak Nabi Musa ketika dia kecil di bawah penjagaan Fir'aun. Orang jahat jaga Nabi Musa ni, orang baik. Tapi bagaimana Nabi Musa boleh jadi seorang Nabi? Bagaimana sifat-sifat ciri-ciri ketika dia berada bersama dengan orang jahat. Kita hantar anak ke sekolah. Sekolah ni saja saya bukan kata jahat, tapi saya faham sudah dah. Cikgu-cikgu dalam tu ni bukan orang beriman majoritinya. So macam mana pendekatan yang kita perlu ada pada anak kita untuk berhadapan dengan situasi macam tu. Maka kita ambil ayat Quran. So Nabi Musa dijaga oleh Fir'aun, tapi akhirnya dia menentang keburukan. Anak kita sekolah dah buruk, akhirnya dah besar pun mengikut keburukan. Ini semua benda pendidikan Al-Quran Allah Ta'ala yang jadikan. Waktu besarnya sembahyang ni, sebab tu Allah kata mula-mula sekali orang yang berjaya, mukmin yang berjaya, allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi mana kita memang dalam kejayaan dah. Memang dalam kejayaan dah. Macam-macam kejayaan dalam Tuhan itu masuk dah. Tapi nak ambil tak boleh. Kenapa? Kuncinya khusyuk tu kita tak dapat nak kuasa. Sekarang kita kena cari lah. Satu di antara sifat orang yang ahli syurga. Wallah alam sahaja. Carilah. Caranya kita mengatakan kadang-kadang kita ni orang kita agak tamak sikit, ataupun bahasa lain panggil gopoh. Jadi kita nak satu masa kita nak banyak ilmu. Mana sempat ataupun satu masa kita boleh Jadi kita yang lain kita belajar, tapi jangan tumpu sangat. Kita tumpu buat semayang saja 2 tahun daripada taklid sehingga kita boleh keluarkan hukum. Mereka awal kita taklid dah, ulama ni kata begini, ulama ni kata itu taklid dah. Kita fiqh kita ngaji tu. Itu dia panggil awal kali taklid. Tapi taklid mereka yang dipercayakan dengan ilmunya. Atau taklid dia panggil. Sampai kita bila kita semayang saja kita dah ingat dah, ni dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau angkat tangan, ni dalilnya sekalian hadis Rasulullah. Akhirnya sembahyang kita tadi tu semua tu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam sahaja. Cara dia. Baik contoh allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi bila kita sudah naik sikit, ketika itu baru kita tukar khusyuk daripada makna teliti dan cermat pindah kepada makna memusatkan fikiran.
Dah. Dan menumpukan perhatian, dan beberapa lagi lah makna khusyuk dalam bahasa Melayu. Nah, hadirin hadirat yang muslimin muslimat yarhamukumullah. Itu yang antara ciri yang pertama, sifat orang mukmin. Sembahyang mereka Allah tangkap dengan kalimah apa dia? As-salat, kata nama. Bila kata nama dengan berpanggil musamma, yang diberi nama mesti sama. Wallahu a'lam dia. Tu. Apa dia sembahyang? Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahikan dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Wallahu a'lam. Perkataan ada berapa? Ini lumayan kedah. Allah a'lam deh. Perkataan ada 5. Nah, perbuatan ada 6. Tambah hati 1. Tambah tertib 1. Jumlahnya 13. Jumlahnya berapa? 13. Itulah dipanggil sembahyang. Wallahu a'lam deh. Tapi sebelum sembahyang diikat, sah ke tak sah sembahyang, ataupun sah ke batal, dengan ada lagi 3 sifatnya, ataupun dinamakan beberapa syarat. Syarat sembahyang ada berapa? Ini orang tidak cermat dia panggil. Ini orang tidak teliti namanya. Baik, berapa syarat sembahyang? Ini dia panggil kurang teliti, dia panggil. Bukan tak sembahyang, tapi tak teliti apa yang patut dia adakan sebelum sembahyang. Syarat sembahyang dia ada 2. Jangan banyak-banyak, nanti kan payah nak buat. Syarat sembahyang 2 je. Yang pertama sekali syarat wajib, yang kedua syarat sah. Kan? Kalau bincang syarat wajib, dia bergantung dengan diri orang yang berbuat ibadat. Kalau syarat sah, dia bergantung dengan diri ibadat. Itu beza dia. Tapi kita pegang sekali saja, kita pertama taklid, dia campur semua sekali kadang. Ada kan? Allah Allah. Contohnya Islam. Islam orang yang sembahyang, dia kena Islam. Jadi baik. Sekarang ni dia boleh tak sembahyang zuhur? Kenapa tak boleh? Masa waktu tu panggil syarat bagi ibadat. Jadi kita ni Islam. Bila Islam wajib sembahyang, tapi tak sah sembahyang zuhur sekarang sebab belum masuk waktu. Maka diikat dengan beberapa syarat tadi. Syarat wajib tak banyak. Jangan. Dia ada 4, 5. Itu pada khilaf. Yang muktamadnya ada 4. Dia panggil Islam, akil, baligh, dan suci daripada haid dan nifas. Adapun kalau syarat sah, masuk waktu, lepas tu menghadap kiblat, suci daripada najis, dan suci daripada hadas, dan mengetahuikan kaifiat sembahyang, dan tidak berkata-kata dengan perkataan yang boleh membatalkan sembahyang, dan tidak bergerak dengan sengaja melebihi daripada 3 anggota, sama ada bergerak itu serentak ataupun berturut-turut. Ini majoriti orang kita buat. Allahu Akbar, batal sembahyang dia. Kenapa? 1, 2, 3. Starting baru sembahyang, baru batal sembahyang dia. Saya bicara mazhab Syafi'i, mazhab lain pulanglah. Mazhab lain sembahyang itu nanti pulang dia. Syafi'i tak boleh. Syafi'i Allahu Akbar, habis. Kalau Allahu Akbar, batal. 3 yang paling. Ini paling banyak sekali.
Ketika naik pada rokok, Sami Allahu liman habis kata. Ini bincang Syafi'i. Mazhab lain tak ada masalah apa, kepulangan dia, cara dia, dalilnya macam mana. Dengar, saya bincang Syafi'i. Allah alam saya ni. Kalau tempat tu saya baru datang kuliah contohnya. Macam ni banyak kali dah. Tamu-tamu sekali saya takkan jadi imam, saya tak lewat sikit. Saya nak tahu situasi jemaah sini. Jadi baru dapat satu pengisian dalam ceramah. Satu pengisian dalam ceramah dapat tak. Mana masjid ni saya kena baiki benda ni. Itu caranya gitu lah. Tapi tak ada dah terus-terus. Ni salah, ni tak sah. Ini masjid ni masuk hari neraka. Tidak gitu lah. Kita bawa kita tu sampai sesenaan, kita masukkan bab yang bermasalah tadi. Contohnya gitu lah. Jadi saya masuk, saya tengok imam pun Allahu Akbar. Saya terasa semayang sendiri lah. Sebab saya mungkin imam tadi, mungkin saya rasa bukan mazhab Syafi'i kot. Maka dia berbuat demikian. Pasal orang sekarang suka membaca kan. Bila membaca dalam mazhab lain tak apa, dia tak kenal. Dia kata waqala ulama, berkata ulama, tak perlu gajian. Dia tak ulama ni siapa dia tak tahu. Kebanyakan orang sekarang begitu. Jadi saya nak katakan dia tak sah, tak boleh sebab mungkin mazhab lain. Tapi saya kata saya tak ikut dia sebab mazhab saya tak boleh. Orang lagu tu semayang sudah batal. Lepas tu kalau saya rajin, saya akan jumpa pada imam tadi tu. Cuba buat dengan dia macam kosong. Lepas tu tanya nombor handphone dia. Nanti saya dapat di rumah, saya pun soal dia. Imam cara sah semayang dia berapa? Dia tak dapat nak jawab. Saya akan buat laporan ke majlis lah. Supaya yang tersunat, yakni kepada masjid ni, Ridwan, imam ni perlu diajar cara yang jadi imam yang besok. Ataupun tukar imam lain. Sebab orang sekarang boleh tegur direct, tak boleh. Tegur saja, kata kita Wahabi pula. Allah Alam saya kata kan. Bayar, jadi kena buat begitu. Allah Alam dia. Kena betul lah tu. Allahu Akbar. Balikkan bawa depan cermin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Depan cermin. Tengok askar, kan sama semua. Semua sama. Kenapa? Depan cermin. Waktu sekali dia buat. Sampai sama semua. Jadi kita pun kena sama lah. Allahu Akbar. Ada kan? Allah Alam saya kata. Ni ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Mujur tromen tak ada. Ini masalah kita. Ini kurang teliti dia. Allah Alam hadirin sekalian dia. Tapi tak pernah tengok dah. Kita tromen juga. Kau pernah tengok juga. Allah Alam saya kata. Baik. Atau lebih kurang satu daripada sifat orang yang ahli syurga. Dari kalangan orang beriman, sembahyang kena jaga. Kena teliti, kena halusi. Teliti, halusi, cermat. Lepas tu boleh naik sikit, memusatkan fikiran. Allah Alam saya kata. Baik, sekarang sasaran dia pada sembahyang tu. Dengar, baik. Suatu perasaan pula. Juga apa dia? Dia pasti tengah sembahyang tu yang dia minta dengan Allah daripada ayat dia baca tu ialah sedang turun. Rahmat Tuhan berkaitan dengan ayat yang dia baca itu sedang turun menyelubungi dia. Maknanya lepas sembahyang ni dia tahu dah macam mana nak selesai masalah itu. Allah Alam saya dah. Tak boleh juga buat sembahyang sunat tambah 2 rakaat lagi. Baca ayat yang sama. Dalam hati penuh keyakinan Allah Ta'ala tengah turunkan rahmat untuk saya faham cara mengatasi masalah yang berlaku ini. Tunggu dah lagi sembahyang 2 rakaat lagi. Imam Ghazali 40 hari. Nak boleh benda ni 40 hari dia buat sembahyang. Ibadat. Bukan sembahyang dia, ibadat. Sembahyang itu betul 40 hari. Sebab dia berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikhlaskan ibadat bagi Allah Taala 40 hari, maka terpancar daripada dirinya yakni hikmah. Allah Alam saya ni. Hikmah ni saya kepada hikmah. Saya kenal hikmah kepada. Hikmah pun tak kenal juga. Maya dah tu. Aku pun tak kenal juga. Allah Alam saya kata. Terbaik. Kalau kita contoh nak semayang, kita nak air kan, untuk wuduk kan. Tiba-tiba air tak ada. Kita galilah pergi.
Gali perigi sampai ada air dalam tu. Nanya, kita pun ambil tahan bagi cebok air tu. Cebok air tu sampai dekat atas, air pun ada, dalam cebok, dalam balgi tu ada emas. Emas tu kita nak ke tidak? Tak nak lah, kita pasal nakkan air. Tiba-tiba macam mana emas tu boleh ada? Itu namanya hikmah. Kita sembahyang, itu yang kita nakkan sembahyang. Tapi Tuhan bagi satu pengetahuan, pemahaman apa yang sedang kita hadapi dalam sebab sembahyang tu. Itu dipanggil hikmah. Saya kena kan? Saya kena buat betul-betul lah itu je. Allah alam saya dia. Tu, semua contoh. Kenapa syariat kita contohnya imam dengan makmum kena hati-hati. Imam dengan makmum kena ambil kepada dia. Jangan sampai imam makmum bangkit bersama dengan imam. Mesti makmum kena bangkit selepas sempurna imam bangkit, contohnya. Kita tak nampak rahsia tu. Tapi bila lama-lama kita nanti baru kita nampak. Allah alam lah. Ada setengah ulama mengatakan kepada dia, anak dia tanya kepada dia, kenapa anak-anak kau tak nak lawan dekat kau? Sebab saya tak nak lawan imam ketika sembahyang. Saya imam selesai, saya berdiri, saya pun berdiri. Rupanya ada rasa itu. Perkataan kita akan dihormati oleh orang di bawah kita. Sebab kita mentaati arahan Allah, sebab Allah Ta'ala suruh mentaati imam. Itu saja konsep. Anak saya payah dah tu imam, nak suruh ni payah, suruh tu payah. Tu imam yang pandai, dia jawab tanya simple aja. Tu dia. Semasa pertukaran rukun, ketika kau jadi makmum, engkau bersama dengan imam ke ataupun kau kemudian daripada imam? Itu je jawapan dia cukup. Wallahu alam hadirin sekalian. Dia tak rasa tu apa hikmah. Sebab Allah Ta'ala dia takkan buat benda yang sia-sia. Mesti ada faedah. Wallahu alam. Contoh. Itulah lebih kurang dia. Sifat orang yang beriman yang pertama, sembahyang. Kena komplit tu. Kena komplit Kristian dia. Dia kan. Wallahu alam dia. Lepas tu dia tambahan. Apa dia? Rahsia sembahyang. Wallahu alam sahaja. Itu kebanyakan pengisian diisi oleh golongan-golongan ahli sufi. Wallahu a'lam. Yang kedua, sifat orang mukmin yang akan memiliki atau mempusakai syurga Firdaus, anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, an tu dipanggil matruk. Meninggalkan yang sia-sia, lagwi, sia-sia, benda yang tidak bermanfaat, benda yang tidak berfaedah, seperti mana hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada keelokan Islam seseorang kamu. Setengah daripada keelokan Islam seseorang kamu, apa dia? Tinggal. Tarkuhu, ialah tinggalnya akan barang yang tiada memberi manfaat. Sebila barang tak beri manfaat, bukan benda dunia saja, termasuk agama sendiri. Kalau benda tu masa itu tak sesuai untuk dia, jangan ada mengajar dulu, cari tempat yang sesuai dulu. Wallahu a'lam sahaja. Saya bukan kata salah, tapi itu yang penting kita kena dahulukan. Mana yang dahulu? Contohnya masalah sembahyang tadi itu. Kita perlu kena ingat dari A sampai Z, sehingga kita pasti sembahyang kita memang sah. Ini wajib ain. Tiba-tiba kita gaduh dengan mengaji Quran, bukan salah, tapi bukan masanya. Kita kena pastikan sembahyang kita betul dulu. Dah sedia semua tu, ngajilah Quran, tak ada masalah apa. Ini pada ain ditinggalkan. Baca Quran ni tak wajib. Yang wajib Fatihah saja. Itu wajib kita belajar. Yang lain tak wajib belajar. Melainkan kalau kita nak baca, wajib betul. Atau ya biasa dia. Sebetul tu tak dapat, mereka kena belajar. Maka ketika itu baru wajib belajar. Al-wasa'il hukmu lil maqasid. Bahasa kita panggil sarana dihukumkan dengan tujuan. Keperluan dihukumkan dengan tujuan. Contohnya macam belajar kejuruteraan, tak wajib. Tetapi bila kita nak pergi ke Mekah untuk berbuat haji,
Tidak boleh, melainkan kena naik kapal terbang contohnya. So nak buat kapal terbang ni perlu kepada ilmu kejuruteraan. Ketika itu wajib kita belajar ilmu kejuruteraan untuk dapat buat kapal terbang dan boleh buat haji. Dia panggil wajib al-wasail. Hukmul maqasid. Kan? Contohnya macam pakai baju, perlu bersih. Bersih anjuran Islam. Hadis yang sahih Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan setengah daripada iman. Kebersihan bukan boleh berlaku dengan cakap. Kebersihan berlaku dengan kerja, membasuh dan seumpamanya. Membasuh tidak boleh bersih kalau tidak ada sabun. Ketika itu kita perlu kepada sabun untuk pembersihan tadi itu. Ketika itu belajar buat sabun dan keluarkan produk sabun wajib. Dipanggil fardu ain pada ketika tidak ada orang yang memperbuatnya. Bila ada orang lain perbuat, itu ketika itu fardu kifayah dah berubah hukumnya. Itu cara kita nak dapatkan kewajipan tadi tu. Jangan belum dah belasah, jangan begitu tak boleh. Allah a'lam dia. Itu contoh. Bukan saya larang ya. So pendekatan kita kena tepat. Apa yang kita nak dahulukan. Di mana kita faham dalam kitab Fiqhul Awlawiyah. Nah, apa yang utama dulu? Yang kita nak bawa jumpa Allah Ta'ala. Sembahyang. Sebab tu di akhirat besok, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertama-tama yang disoal pada hari kiamat kepada dia. Bukan bacaan Quran kan? Tapi jangan cakap saya kata, ustaz tak bagi baca Quran. Jangan cakap aku tu salah. Tu tahu. Mana sembahyang kita kena clear dulu. Tu bukannya lama. Satu hari kita ambil 1 jam untuk buat sembahyang. Sampai kita sembahyang ada hadisnya. Kalau kita ambil konsep sembahyang tadi tu melalui Imam Syafi'i, maka kita akan gunakan hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i lah. Kalau kita pakai firman itu mazhab Hanafi, kita akan pakai hadis-hadis yang dikualifikasi oleh Imam Hanafi lah. Itu je bezanya situ. Kan? Kalau kita sembahyang tadi dia punya nas-nasnya ambil daripada Wahabi, jadi Wahabi dah gitu je bezanya benarnya. Kan? Selapis selama dia ada nas, tak perlu bimbang. Dan tak perlu risau. Bila kita bimbang, kita risau, maknanya benda itu belajar tidak dalam konsep keyakinan. Itu banyaklah perbincangan dia. Kita potong balik. Kita nak bincang masalah sifat ahli syurga saja. Baik. Tu. Yang kedua apa dia? Anil lagwi mu'ridun. Apa yang kita panggil sia-sia? Tak berfaedah. Apa makna faedah? Faedah itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu pula. Ke tak ada hasil. Itu benda-benda lagu tu kita tinggalkan. Contohnya macam membaca WhatsApp kan. Tak ada faedah lagi. Mana faedah Mas Sunat? Adakah wallah alam sahaja. Saya banyak ke WhatsApp ni. Kadang-kadang nak baca Quran. Naknya baca Quran. Kita buka lah WhatsApp, sekejap kalau ada maklumat apa-apa. Baca. Tak sempat Quran, azan dah gitu. Yang kedua ada Facebook pula. Mula-mula nak tengok apa kalau ada maklumat apa-apa. Kalau sebenarnya kompu lah apa lagi tengah habis kita. Kan? Wallah alam dah. Jadi yang manfaat sekali waktu tu apa dia? Wallah alam saya dia. Bila saya ustaz, orang panggil ustaz, dia kata tidak, wallahu a'lam. Ustaz ni bukan senang. Cuma kat Malaysia ni ustaz memang mudah. Kita doa selamat baru panggil ustaz. Jadi bila orang panggil kita ustaz, banyaklah orang masuk grup sana grup sini, saya tak ayat. Saya kata je, tapi baca pun dah. Itu je. Lebih baik baca Quran. Tu bila dia dah tak dapat nak jawab semua, ada akan buat satu soalan tambahan. Dia keluar daripada grup tu, dia hantar mesej bersenda dia pula. Ustaz, ini kan. Nanti semua tengok, ini penting tu dia baca. Habis dia baca. Kalau grup-grup tak ada, semua sama je kan. Lepas tu itu je. Itu je benda. Tu Allah alam tu. Lepas tu 10 grup tu dia post semua sama kat LP semua. Benda sama je maklumat dia. Tengok dia kata aku rugi masa kan. Contoh wallah alam dah.
Jadi itu panggil, kalau ketika itu kita baca juga, mana kita dah terlibat dalam perkara-perkara yang sia-sia. Wallah alam saya terlibat, mana kita dah. Kalau kita membaca juga, dah terlibat dengan perkara sia-sia. Wallah alam itu contoh ada juga WhatsApp yang betul, ada juga Facebook yang betul. Tapi majoritinya yang tak betul banyak. Itu je benda dia kan. Wallahu a'lam. Saya berapa puluh lah ni ada buat grup. Ramai lengur nak jawab grup dia. Baik, tu dia panggil lawi mu'aridun. Baik, sekarang ni kita kecilkan konsep kelalaian ataupun yang sia-sia kepada dua saja. Yang pertama konsep masa, yang kedua konsep tempat. Itu saja. Masa ni kalau aku buat lagu ni untung ke rugi? Tak kira apa benda tu. Kan? Wallahu a'lam saya dah. Baik, masa ni kalau aku baca Quran contoh dia, rugi. Kenapa? Sebab satu huruf baru 20 dalam keadaan berwudu. Tapi waktu ni kalau aku buat sembahyang sunat 2 rakaat, contoh dia sempat masa aku baca 2 rakaat dan akan membaca Al-Quran dalam sembahyang tadi tu, satu huruf bersamaan dengan 100 pahala. Saya tengok. Ini dia panggil orang yang teliti, orang yang cermat. Itu dia panggil aulawiyah. Tak lari daripada yang sia-sia, ambil yang power. Allah alam saya kata kan. Tu. Padahal bukan senang, bukan susah sangat. Kita baca Quran tanpa wudu, boleh. Tapi 10 orang yang gede ambil wudu kejap je, kan? Dapat satu kalimah 20. Satu kalimah, satu huruf. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, barang siapa membaca Quran dalam sembahyang, hal keadaan dia sembahyang duduk, sembahyang sunat maknanya. Kan? Baginya satu huruf 50 pahala. Ada pun orang yang membaca Quran dalam sembahyang, hal keadaan sembahyang berdiri, satu huruf bersamaan dengan 100. Sebab itulah Imam Syafi'i tekan lamakan bacaan ketika tarawih contoh. Sebabkan besarnya tu. Baik, Fatihah ada berapa huruf? Huruf Fatihah yang kita baca Quran tu dalam sembahyang ada berapa huruf? Huruf dalam surah Fatihah, keseluruhan huruf daripada ba huruf bismillah sehingga waladhdallin nun tu berapa huruf semua? Ya? Lah. Dia tak tahu kalau salah bacaan. Kalau bacaannya tersalah, dia tak tahu sebab dia tak kira. Adakah bertambah satu huruf atau berkurang satu huruf? Dia mengetahui jumlah huruf dalam Fatihah itu, dia masuk rukun Fatihah dalam sembahyang. Dalam sembahyang, ada tiap-tiap rukun, dia ada rukun. Tapi tak panggil rukun, dia panggil wajib. Ada kan? Berapa perkara yang wajib kita jaga ketika membaca Fatihah dan sembahyang? Berapa perkara? Lambat lagi nak boleh ni. Berapa? 8. 4. Itu jawapan yang tepat. Isinya belum tahu lagi lah. Jawapannya tepat dah. Isinya tak tahu lagi tu. Yang pertama, itu jawapannya lain. Jawapannya tepat dah nombor tu. Benda yang lain. Baik, 4 perkara yang wajib kita jaga dalam sembahyang, baca Fatihah dalam sembahyang ialah yang pertama sekali dah hurufnya. Ada 156 huruf. 106 huruf. Bagi bacaan yang membaca dengan maliki, ada alif antara mim dengan lam. Madi, kita bacaan madi kan panjang kan? Sehingga orang baca dengan pendek. Maliki yau, tak ada alif. Aku 155. Ini pun sembahyang sah. Qiraat ini mutawatir. Bacaan ini diterima. Tu. Yang kedua, jumlah boleh panggil tasdid dia. Tasdid ada berapa semua tasdid? Tahu tasdid tak? Sabdu. Orang kita panggil sabdu. Orang mengaji Quran dia panggil tasdid. Kalau India dipanggil sabda. Allah Alam. Ayo tidak Allah Alam ni. Baik, tasdid ataupun sabdu. Ada berapa? Ada 14.
Ada 14. Baik, bila kita ambil tasdid 14, maka kita tolak huruf dari itu 156 contohnya. Tinggal berapa huruf? Baik, 156 kalau 14 tinggal 142. Sebab tasdid ni maknanya ada 2 huruf. Maksudnya 2 huruf. Jadi huruf yang pertama ni dimasuk dalam huruf yang kedua. Maka diganti dengan tasdid tu. Maka dipanjangkanlah sikit sebutan dia. Allah. Mana dalam kalimah lam tu ada huruf tersembunyi dalam tu. Kan huruf yang dibawa masuk dalam tu dipanggil mudgham. Huruf yang terima masuk dipanggil mudgham fi dipanggil. Ya. Tu. Jadi bila ada tasdid, mana tu ada 2 huruf tu. Jangan baca pendek. Bila kita pendek kurang 1 huruf. Bacaan lain. Bismillah. Mana ada 2 huruf tu? Hir. Hir. Ada huruf hilang tu. Dalam tu ada huruf lain tu. Apa dia? Alif dengan lam dah dimasukkan dalam ra. Sebab antara alif dengan lam ada khilaf ulama mengatakan adakah alif dan lam 2 huruf ini ada 2 kalimah diterima ataupun 1. So yang muktamad perkataan Khalil, guru pada Imam Sibawah, apa dia? Yang diterima hanya lam saja. Melainkan akhfaf daripada tarik Kufah. Ada pakai dua sekali. So kita pakai tarik apa sama ada Khalil ataupun Sibawai. Dia cukup dengan lam saja seperti alif dengan lam. Ar-Rahman ada lamnya, kanlah hilang alif lam tu. Bismillahir. Kan alif lam dah hilang. Dia dah masuk dalam ra. Tu jadi tasdid tu. Maka kita baca kena jauhlah panjang sikit. Jangan panjang sangat. Bismillahirrahmanirrahim jadi. Kalau hid rah tak boleh lah sebab huruf tu dah hilang situ. Nirrahim. Nah, ada hilang alif lam tu hilang dah. Masuk atau panggil tasdid. Jadi kesimpulan dia kalau kita campur 2 ni huruf 142 campur tasdid 14 jumlahnya 156 huruf. Baik, 156 huruf kali dengan 100 berapa? Berapa? Kali dengan 100 kali dengan 156 berapa? 15,000 gitu. Baik, 15,000 na atas kali dengan 70. Itulah balasan pahala ibadat yang dibuat dalam wajib. Tentu gitu lah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah faedah. Itu orang Syafi'i yang tekan ke semayang banyak. Semayang. Melainkan semayang tadi dia tak ada jenama dah. Jenama dah tak ada. Orang nak semayang juga sebab kan nak pahala 100 jadi tu. Dia bayar semayang sunat mutlak. Dipanggil. Semayang sunat mutlak. Waktu orang dulu dia banyak tambah-tambah semayang. Kenapa? Sebab nak boleh keisi dalam semayang saya pada bacaan Quran tu. Dia baca Quran tu semayang. Itu dia. Kalau dia tak hafal Quran, dia baca buku tak ada masalah apa. Ada khilaf ulama pada masalah ini. Ada mengatakan boleh, ada kata tak boleh. Kita ambil yang boleh. Ya. Wallahu a'lam tadi ni. Simple mudah aja. Yang tak boleh, jangan kita pegang. Kita ambil yang kata boleh. Yang penting perkataan yang mengatakan boleh siapa dia? Di kalangan sahabat ataupun salafus salih. Sebab mereka orangnya dekat dengan Nabi, tahu masalah hukum boleh ke tak boleh. Allah a'lam. Contoh yang ketiga, apa dia? Untuk tidak ada yang keraguan. Yang ketiga daripada apa dia? Daripada perkara yang wajib kita jaga semasa membaca Fatihah sembahyang, mualat berturut-turut. Jangan diganggu dengan apa-apa huruf daripada yang lain. Lepas tu kita baca, kalau kita menguap, jangan keluar suara, takut suara tadi tu dia mengganggu mualat antara bacaan Fatihah kita. Dan jangan kita bersin. Jangan kita berkata-kata dengan sebab bersin. Bersin tak apa, berkata-kata tu tak boleh. Contohnya bersin, chin, alhamdulillah. Kan dia dah potong kan? Dia dah potong mualat. Ketika itu wajib kita membaca Fatihah daripada mula balik. Atau mualat. Yang keempat apa dia? Tertib. Jangan baca-baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Lepas tu baru apa dia? Alhamdulillah. Ada begitu mana tertib. Empat ni wajib dalam sembahyang sewaktu membaca Fatihah. Baik, contoh kita asyik langkah yang tamu, dua bulan kita tamu dah.
So yang kita nak bincang, apa sesuatu yang kita kata dia sia-sia. Allah kata alil lahwi mu'ridu. Mu'ridu maknanya kita paling. Allahu a'lam. Sifat orang mukmin. Itu dia. Baik, yang ketiga sifat orang mukmin yang dijamin dengan syurga kepada dia. Allazina hum li zakati fa'ilun. Li zakati fa'ilun. Tahu tengok tu fa'ilun. Kata nama pembuat. Hakikatun fil hal. Orang ni memang dah terfikir untuk bayar zakat dah, sampai masa kena bayar aku ni. Tu dipanggil fa'ilun tu. Tidak nanti kena minta, tidak nanti kena tekan, tidak nanti kena paksa. Tu dia sendiri dah fa'ilun. Hakikatun fil hal. Orang tu memang takkan sama sekali lupa berapakah zakat yang perlu dikeluarkan. Allah a'lam hadirin sekalian. Zakat ni kalau kita ambil makna dia pembersihan. Sepatutlah sembelihan atau sembelih lembu, sembelih ayam, sembelih kerbau, sembelih kambing. Tu Arab panggil zakat juga. Allah Arab panggil zakat. Kenapa Allah panggil zakat? Sebab semasa sembelihan tadi tu kita bersihkan binatang daripada syaitan. Sebab binatang ni dia ada nafsu dia. Dia ada nafsu saja, dia tak ada akal. Sebab tu tak heran lah kalau binatang buat jahat. Itu dia. Celaka punya anjing dia berak kat sini. Kenapa kau nak marah anjing kan mana begitu bangai dia? Allah sudah lah. Contoh dengan celaka punya kucingnya berak dekat sini. Memang kucing. Kau nak marah apa? Anda masalah ni. Allah mungkin geram sangat agak berjadi ni. Gitu lah. Itu kalau orang Selangor, kalau orang Melaka dah abang kau lah anak, habislah semua tu dah. Contoh, nak marah apa memang dia begitu dah. Sebab itulah kita disuruh puasa. Puasa tu nak buang sifat binatang tu lah. Itu maksud puasa. Nak buang sifat binatang. Dengar? Itu dia. Allah ma'alam saya dah. Sebab kita ada dua sifat. Kita ada sifat malaikat, ada sifat binatang. Makan sifat binatang, puasa sifat malaikat. Malaikat kan dia makan. Sebab tu, kalau kita dalam bulan Ramadan ni makan kita kurang daripada makan. Makan kita kurang. Dah berbuka pun tak pernah cari makan. Ada peluang untuk Lailatul Qadar. Peluang besar untuk malam Lailatul Qadar. Kenapa saya? Sebab kita akan ditemui oleh orang yang tak makan. Mana ketika kita kurang makan, sifat binatang kita kurang. Sifat malaikat kita tinggi, baru stabil. Baru malaikat jumpa dengan orang. Sebab tu Nabi Muhammad suka puasa, makan dia kurang. Sebab tu malaikat tahu jumpa dia. Ini setengah di antara perbahasan ulama. Kenapa? Apa faedah? Apa faedah puasa? Sebab nak damakan malaikat tu. Sebab malaikat dulu tengah soal Tuhan. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikul dima. Maka Allah Ta'ala nak gunakan perkara ni. Malaikat kau turun malam ni, kau tengok hamba-hamba aku yang kau kata masa dulu tu yang suka gaduh-gaduh, yang suka ni, kau tengok malam dia buat apa. Malaikat pun turun tengok, tengah baca Quran, hatinya bersih, tak fikir makan, tak fikir minum, tak fikir apa-apa. Ingat Nabi Muhammad sebelah Ramadan lupa semua tu. Isteri pun dia lupa habis. Dia ingat ibadat sebab nak jumpa malaikat. Kerap memang tak malam lupa. Ingat sebab dia nak tadarus Quran tu. Allah a'lam saya. Jadi bila hati kita tak ingat benda-benda yang ada pada binatang tu lah, malaikat pun barulah stabil antara aku dengan dia. Maka dia pun naik. Betul kata. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku kata Allah dengan daripada kamu wahai malaikat. Itu benda jawapan dia. Ni malaikat datang tengok dalam perut, Masya Allah, kambing seekor, unta seekor, mana? Sebab tu kata Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Muhammad bin Abdul Wahab aja, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahabi itu lain. Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i wafat tahun 1239 katanya. Tak lupa. 1291 saya lupa dah. Dia ulama, dia seorang mufti dan dia seorang ahli tariqah. Popular sangatlah dia punya amalan sufi dia tu. Dia kata, kalau kamu nak sudah berjumpa dengan Lailatul Qadar, kamu kena lapar, lebih lapar daripada puasa. Dalam kitab Kibrit Ahmad, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani,
Kamu pada jumpa motor qadar dan jumpa malaikat, kamu lebih lapar. Selepas berbuka, malam tu lebih lapar daripada waktu berbuka ataupun daripada kamu berpuasa. Kita kan kalau lepas kan, malam tu kita kena lapar, mana berbuka jangan banyak sangat. Sebab tu Nabi Muhammad kata ada istilah makan, dia istilah berbuka saja. Kita istilah kita dua, berbuka dan makan. Kalau berbuka 3 butir tamar, kalau makan 3 bakul tamar. Itu kita punya istilah. Muhammad tak ada, Nabi Muhammad istilah dia apa dia? Berbuka saja dan sahur. Allah alam ni contoh baik. Atau anil lahwi li zakati fa'ilu. Dia kena bersihkan tubuh dia daripada gangguan syaitan. Sebab darah kita maklum majra majri, tempat lalu syaitan. Dari bila kita sembelih binatang tadi tu, darah yang terpancar tu keluar bersama dengan syaitan yang duk lari tu. Kan? Sebab tu kalau kita nak makan binatang yang tak sembelih, biasanya kalau dah marah tu payah nak reda. Mana kita dah ada kemungkinan kita pernah makan binatang yang tak disembelih. Syaitan tu masuk dalam, ada lagi masa yang berada dalam daging itu, dan kita makan daging itu sama-sama sekali. Itu yang kita haram makan bangkai itu. Jadi kita payah nak lega. Payah nak lega berapa? Payah nak reda. Sebab tu orang yang beriman dia tengok, dia perhati. Dia tanggung halal. Bukan halal ya, kena faham. Ditanggung. Bukan halal, kena faham tu. Saya tak larang saya nak makan, tapi nak bincang kalimah. Kenapa dia guna kalimah ditanggung halal? Dia tak kata kalimah halal. Dalam konsep usul fiqh, penggunaan kalimah ditanggung halal belum tentu halal secara 100%. Usul fiqh, bukan fiqh, usul fiqh, cara-cara pengeluaran dalil. Sebab apa kita kata dia tanggung halal? Sebab dia halalkan tu semasa dia tengok betul. Dan besok pagi tu tengok tak? Dia sembelih hari ni, dia tengok lah, okey clear, halal lah. So besok tu tengok tak? Lusa tu. Hari ni kita kata nak pergi tengok, wah dia datang dengan dia punya, kita sembelih, ada serban lah, ada janggut kan. Wah, kan? Besok tak datang. Jangan tak siapa-siapa sembelih, kita tak tahu. Lebih-lebih lagi menyerti orang yang minta penghalalan selain daripada Islam, kita saudara kan. Itu dia. Apa saudara? Mereka biasanya panel ustaz mereka ialah mereka punya sendiri. Berbeza dengan Gardania. Dia punya ustaz panel tu bukan dia punya, memang luaran, dia ambil daripada luar. Maknanya tiba-tiba dia buat spot check saja, kita nak buat apa. Itulah keterusan Gardania. Cuma masalah yang dia tinggalkan daripada sekiranya resipi saja. Lain menjadi tidak ada lagi. Ustaz sendiri. Akhirnya kena datang cek kan tau. Pakat siap-siap lah kawan-kawan tu kan tu dah. Allah alam saya dah. Tu. Yang saya tahu lah, pusat sembelihan di Selangor. Sembelihan. Asal sejarah sembelihan ini yang berita saya dapat. Mungkin betul, mungkin salah. Selalunya jangan bila ustaz cakap betul semua, jangan. Sebab ustaznya ada 3. Pertama baru ustaz, yang kedua ustaz, yang ketiga terpungkas ustaz. Dekat-dekat itu benda dia. Jadi bila ustaz cakap belum tentu betul, dia cuma cerita. Itu dia. Jadi bila dulu ayam, orang bukan Islam nak masuk pasar payah. Sebab orang dulu sembelih di pasar. Jadi bila kita nak orang yang sembelih tu, kita lihat sendiri. Oh, orang Melayu tentunya. Islam Islam nombor 2 yang penting Melayu. Allah alam saya dia. Jadi lebih-lebih kalau Melayu tu ada songkok putih, kalau hitam bisa juga. Rokok putih kan, dahinya ada tanda sikit. Kita berasalah yakin. Dia tahu sendiri. Jadi bila orang dia punya ayam tak boleh masuk, dia gunakan kementerian supaya mewajibkan ayam yang nak dimasukkan ke dalam pasar mesti disembelih dahulu di luar pasar. Itu dia panggil
Politik, bahaya politik. Akhirnya orang ni yang dulunya tidak masuk ayam di pasar, akhirnya masuk. Lepas tu bila kita buat benda ni, majlis-majlis agama tidak ambil berat isu ni. Patutnya mereka lah yang akan keluarkan pusat-pusat sembelihan tadi tu. Lepas tu disewakan kepada orang-orang awam, orang-orang yang tu. Ya, satu bangunan kita kata produknya 10 juta betulnya. Boleh sembelih satu hari dalam 50,000 ke 170,000 ekor. 170,000 ekor ni hadirin sekalian, berapa pasar baru? Mungkin satu pasar saja. Kalau pergi pasar borong, satu hari berapa ribu ekor. So Selangor ada berapa pasar borong? Mana banyak mana kita perlu. So Maiz bukan tak ada duit, zakat tak tahu pun ambil. Suruh buat, susah tak nak buat sampai sekarang. Bukan marah hadirin sekalian. Ini semangat namanya. Jangan salah faham antara semangat dengan marah. Nak wallah alam saya ni. Nanya. Jadi bila kita tanya kepada puak-puak ni, puak-puak yang terlibat dengan benda kita, kami dah mohon dari kepada pihak zakat. Halal haknya, halal haknya. Dalam Maiz pun ada halal hak kan. Kami dah mohon kepada pihak zakat, tapi tak ada jawapan apa-apa untuk buat benda ni. Adakah ada gangguan elektrik atau gangguan bekalan air? Wallahu a'lam. Sebab kami pun buat serbuan kepada beberapa tempat sembelihan. Dalam itu majoritinya apa dia? Orang bukan Islam yang sembelih. Tiba-tiba ada sebuah van yang popular dengan jalanan nama Halalan Thayyibah, dalam kawasan itu ada. Tapi dia membuat alasan kami tidak jual kepada orang Islam, kita jual kepada orang bukan Islam. Itu alasan dia. Ini masalah yang kedua timbul. Contoh baik, kita cakap tu pasal kita nak bincang ahli syurga, bukan nak bincang bisnes ayam. Allah Allah. Tu bagi zakat. Zakat ni apa dia? Tu antara apa dia? Punca dia ialah supaya jangan kita cepat marah, pemarah. Hilang sabar sebab syaitan masuk dalam diri kita. Kesan daripada makan bentang yang tak disembelih secara betul. Allah a'lam sekalian. Macam daging-daging dah. Daging-daging masuk. Allah a'lam sekalian. Kita bukan daging lah. Kita bukan masalah zakat. Allah a'lam sekalian. Itu dia panggil zakat. Tu. Zakat dia terbahagi dua. Dalam konsep mazhab Syafi'i, zakat dia terbahagi dua. Yang pertama zakat zahirah, yang kedua panggil zakat batinah. Zakat zahirah, zakat batinah. Zakat batinah harus kita beri kepada pemerintah, patut kita sendiri beri kepada asnaf. Itu konsep nanti saya terangkan perlahan. Yang kedua zakat batinah. Zakat dari zahirah, dari batinah. Saya ulang balik takut silap. Kalau zakat batinah harus kita bagi kepada pemerintah, patut kita sendiri bagi kepada mana dua jalan lah. Bagi pemerintah harus. Adapun kalau kita sendiri yang keluarkan, itu paling patut sekali. Yang kedua zakat zahirah, ini patut kita bagi kepada pemerintah, harus kita bagi sendiri. Baik, apa dia zakat batinah, apa zakat zahirah? Zakat zahirah, zakat ternakan. Sebab apa kita patut bagi pemerintah? Sebab pemerintah sediakan tapak untuk memelihara binatang tadi. Ternakan tidak perlu. Ternakan paling kurang pun 1 ekar tak cukup untuk ayam. Kalau kambing 10 ekar tak cukup. Jadi kerajaan perlu sediakan tempat. Maka itu zakat mesti kepada kerajaan. Contoh saya kata, wallahu a'lam. Apa lagi? Ternakan. Apa lagi? Ternakan tanaman, padi, apa lagi? Ikutlah. Ya seumpama dengan dia lah. Kemudian yang paling banyak sekali ternakan lah. Ternakan ada berapa? Lembu, kambing, karabu. Apa lagi? Lembu, kambing, kerbau. 3 je. 3 lah. Tak banyak lah 3. Allah a'lam bishawab. Ini kalau kita sediakan tempat, khas satu lot 50 ekar satu orang. Kita buat 100 lot. Mana perlu kepada 500,000 ekar. Maknanya Selangor akan jadi pengeluar daging kambing atau lembu. Allah alam dah, contohlah. Ketika itu barulah. Kalau kau lembu berapa? Tak banyak, 100. Berapa zakat dia? Banyak.
Baik, tadi 50 lot berapa semua? 50 tokek. Kalau solat ada 1 ekor lembu, kan? Cacat 10 ekor lembu satu zakat, 1 ekor. 100 dah 10 ekor. Kali dengan 100 berapa kan? 50 berapa? Cacat tahun 500 dah zakat. Lembu saja. Kalau kambing ni, belum kerbau lagi, kerbau jarang. Allah A'lam, contoh ya. Hadirat muslimin sekalian. Baik, yang kedua tanaman pula. Wallahu akbar. Tiap-tiap 50 ausak satu. Contohnya 5 ausak satu. Satu ausak. Satu bekas goni besar. Kadang dia boleh 300 gantang, 200 gantang, 20 gantang. Bersamaan dengan 5 250 gantang lah. Kan? Tu. Dari jumlah tu kena keluar satu goni. Tapaknya kita sediakan. Modal dia banyak mana tu nak sediakan tapak dia lagi nak buat perparitan lagi banyak. Itu patut kita perlu pada. Itu kerajaan kena ambil. Patut kerajaan ambil. Adapun kalau zakat emas, itu simpanan kita, itu batinah. Dia panggil. Orang tak tahu. Baik, bila kita bayar zakat ini kepada pemerintah, pemerintah tahu berapa dah duit dia di simpanan. Sebab tiap-tiap 40,000 dia 100,000 kena keluar. Atau panggil 2.5% ke atau 0.25%. 2.5% kan? Nampak tak? Bila kita ada keluar zakat 100,000, mana duit kita ada berapa dalam tu? Simpanan kita ada berapa duit kita? 100 kali dengan 40,000 berapa? 40 juta saja. Itu yang keluar macam-macam cukai tu. Allah saya dah contoh. Itu bahaya. Waktu syariat Syafi'i kita, zakat batinah kita sendiri patut keluar kepada asnaf. Kita sendiri patut keluar kepada asnaf. Sebab tu Allah alam saya kena. Ada orang kadang-kadang bila tengok duit kita banyak, dia mula nakal. Dia mulalah nakal. Nak kawan lah, nak itulah, nak minta derma lah, minta macam-macam lah. Kawan ni sudah derma dah. Dia dah kata derma. Kalau tak derma takkan rezeki dia tambah. Ingat? Kalau tak ada keluar zakat takkan rezeki dia tambah. Ingat? Kalau tambah juga zakat itu mana istidraj. Itu beza dia. Itu bahaya. Tapi kalau orang sekarang pula beda banyak duit, dia mulalah muncullah dengan kita besar dia. Dengan badan besar dia. Dah banyak makan, badan besar. Pinggannya besar-besar, cawannya besar-besar, dosanya pun besar-besar. Ini besar. Contoh bekas mestinya semua dah. Itu dia benda ni. Lepas tu dalam tak macam dulu tu. Zakat zahirah, zakat batinah. Allah A'lam baik. Itu dari segi hukum Syafi'i. Jadi pergi bab lain tu mungkin ada kaedah-kaedah mereka yang lain. Baik, itu yang ketiga, sifat ahli syurga. Nak ambil diri. Itu dia baik. Baik, yang keempat, sifat orang yang ahli syurga lagi, wallazina hum li furujihim hafizun. Apa dia panggil? Wallazina hum li furujihim hafizun. Dan mereka-mereka, siapa mereka-mereka? Hak tadi orang beriman. Itu dia. Hafizuna, memelihara mereka itu. Hafizuna, memelihara mereka itu. Apa makna hafiz? Allah Alam sendiri. Baik, dalam konsep bahasa Arab, hafiz maknanya dia tahu apa yang diperlukan dalam kerja-kerja itu. Itu hafiz. Adapun bahasa kita, kalau hafiz orang yang Quran. Cuma beza hafiz itu kat depan ke kat belakang? Dekat Malaysia hafiz depannya ke belakang? Belakang ya? Kenapa dekat Malaysia hafiz kat belakang? Sebab kalau di depan, hafiznya di depan, itu orang yang hafal Quran hadis. Dia hafal 100,000 hadis, depannya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kalau orang tu hafal Quran, tidak hafal hadis, hafiznya di belakang. Ustaz Nur Al-Hafiz, di belakang hafiznya. Kalau depan pun tak ada, belakang pun tak ada, itu Al-Hafuz namanya. Allah Allah. Itu beza dia. Allah Allah. Jadi di sini dia kata apa dia? Mereka-mereka, siapa mereka-mereka tu? Hafizuna. So dia tahu dah apa yang perlu dia buat.
Tu. Sehingga perbuatan itu orang kata dia ni orang yang memelihara para mereka. Sebab tu ketika mentafsirkan hadis, tu. Walillahi tis'atu wa tis'ina isman. Walillahi tis'atu wa tis'una isman. Man hafizaha. Ay man ahsaha, man hafizaha, ay man ya'rif, ya'lam ma huwa ma'nahu. Nanya. Apa makna mereka yang menghafaz, mereka yang menghitung, mereka yang tahu tiap-tiap satu nama Allah itu nak buat mana, nak buat apa, nak macam mana. Kan? Kalau kita ada masalah contoh, kita kena baca Ya Razak, kita kena baca Ya Wasi', dia tahu kat mana nak duduk. Kan? Bila nak tunjuk kekerasan, dia tak digunakan terhadap dia. Ya Qahar digunakan terhadap dia. Dia guna kalimah yang terdapat Al-Aziz. Kerana Al-Aziz itu maknanya ialah kekuatan. Sebab kalimah Aziz ni mulia. Arab ni mulia lah tu. Aziz pun mulia, Karim pun mulia. Kalau Karim mulia, mana banyak memberi. Kalau Aziz mulia sebab dia kuat. Tu kalau Aziz. Kalau Majid mulia sebab apa dia? Dia ada beza. Dia mulia sebab ingat. Macam dulu yang maha mulia tu mulia apa saja? Dulu yang maha mulia tu mulia apa tu? Mulia tu mulia sebagai keturunan. Dia panggil daripada baka bangsawan. Itu mana dulu yang maha mulia. Bukan mulia sifatnya. Mulia bangsanya. Orang keturunan raja-raja. Itu maksudnya. Sebab tu kita nak batalkan hukum ucapan dunia mulia tak boleh. Sebab kalimah yang mulia itu bukan dituju kepada sifatnya, dituju kepada bangsanya. Allah alam dah. Baik. Itu dia panggil hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan atas suami-suami mereka. Dia bahasa Arab di Quran sama biasanya. Isteri pun dipanggil zauj, suami pun dipanggil zauj. Bila nak membagikan harta pusaka, dia selalu jadi celaru. Mana isteri, mana suami. Celaru sebab zauj belaka. Maka itu ulama pusaka meletakkan kalimat ta tu jadi zaujah isteri, zauj suami. Itu asal. Kenapa isteri ditambah ada huruf ta? Asalnya isteri dengan suami sama je. Dia zauj ni kan. Bahasa kita mana apa sebenarnya? Bukan suami isteri. Zauj ni ialah makna pada berpasangan. Macam kita pakai selipar, dia bisa di kiri kanan kan? Atau zauj namanya. Adanya wallahu alam saya dah contoh. Jadi bila suami isteri dia mesti ada laki-laki dan perempuan. Sebagai laki-laki kalau suami berapa? Wallahu alam. Untung suami katanya bagian tu semua aku punya. Habis kita. Dan saya tak tahu bagian dia. Suami 1/2, kalau ada anak 1/4. Isteri 1/4, kalau ada 1/8. Dah gitu. Ada kena bincang bab pusaka. Baik, seterusnya. Aw ma malakat aymanuhum. Itu orang-orang yang dipanggil hamba. Hamba terbagi dua. Ada hamba yang diambil dengan iktibas. Ada hamba yang diambil dengan cara beli. So nak berdiri dia mesti keturunan daripada keturunan hamba. Memang asal dia hamba, tok dia hamba, mak dia hamba, nenek dia hamba, semua hamba. Memang asal, lepas tu baru kita boleh beli. Kalau ada orang kebanyakan, tak dipanggil hamba, tak boleh. Melainkan ada mazhab-mazhab kecil. Sebab tu kadang-kadang ada orang, ada setengah-setengah tempat, kat mana entah saya pun tak apa ingat. Jadi dia ambil pekerja daripada Indonesia atau Filipina. Jadi tuan dia tu buat rumah nak pakai. Sebab bagi mazhab dia kepada dia, termasuk orang ini pun hamba. Mana bila hamba boleh pakai. Ada pemazhab yang popular tak boleh. Sebab syarat nak boleh ke hamba dia mesti kepada dia, keturunan dia hamba. Sebab dia jadi hamba, mungkin dia ada hutang tak nak bayar sebagainya. Dan mereka akhirnya dia jual diri dia, dan duit tu dia bagi kepada orang yang dia berhutang. Akhirnya dia pada dia jadi hamba, jadi hamba. Macam sedikit segala-gala tu hamba lain tu. Itu hamba cerita dia panggil. Itu kan hamba sungguh. Itu hamba cerita, nak buat cerita. Tapi dekat hampir tu, atau macam tu boleh dia beli.
Seterus jadi hamba. Maka tuannya merdekakan dia. Kalau tuan dia merdekakan dia, dan dia tidak ada anak, dan dia tidak ada suami, dan dia tidak ada isteri kalau laki-laki. Tidak ada suami kalau dia perempuan. Dia seorang diri dia. Kita panggil kalalah sebatang kara. Ketika itu dia mati, dia ada harta. Misal kata, dia ada harta misal kata. Sebab orang dia masih hidup susah. Dan dia terus maintain kesalahan dia tadi tu. Akhirnya dia tak banyak belanja. Dapat duit simpan. Akhirnya dia mati. Siapakah yang memiliki harta? Tuan dia. Baik. Yang kedua, harta apa yang panggil hamba? Sama ada kita beli. Boleh juga beli. Contohnya, ataupun kita rampas, ataupun kita ambil anak angkat. Macam kita ambil anak angkat dulu orang kafir India. Dia bagi anak dia kepada kita, orang Islam. Maka kita pun atau jadi hamba tu. Dia nak kahwin dengan orang Melayu tak boleh. Tapi tengok banyak juga kahwin dengan kita. Dia dah Cina asalnya. Dia ada anak dia lebih. Orang dulu hebat orang kata Melayu. Kenapa dia? Tu. Dulu orang Cina bagi anak kepada orang Melayu. Orang India bagi anak kepada kita orang Melayu. So anak tu jadi hamba tu. Hukum dia. Dia tak ada kahwin dengan orang Melayu biasa, tak boleh. Melainkan si ibu ataupun tuan budak yang buat anak angkat itu kena merdekakan dia dulu. Itu dia panggil hamba dan betul aktivas. Kalau di Thailand masih lagi ada, kita boleh beli. Orang biasa kita beli. Orang Thailand pendalaman, kat Chiang Mai mana-mana, dia tu orang susah. Saya pernah pergi pengalaman sampai sana, memang banyak susah lah. Kalau rumah tak ada dinding tu biasa lah. Ingat? Susah hidup orang ni. Sebab dia susah tu saya tak siasat lah. Dia banyak orang susah. Tapi anak dia banyak. Allah Alam hadirin sekalian. Jadi bila dia menghadapi masalah sesuatu, dia sanggup jual anak dia. Dia jual lah. Jadi kita orang Islam sana di Bangkok banyak orang senang lah. Kita belilah anak dia, harga dia berapa? 20,000. Jadi kita suruh buat kerja. Ataupun hamba juga. Nak pakai boleh itu. Tapi oleh kerana hari ini tidak ada undang-undang berkaitan dengan kehambaan ini, jadi bila kita pakai bahaya. Jadi akan timbul tuduhan-tuduhan yang tidak patut. Wallahu a'lam baik. Atau dia panggil ma malakat aymanukum. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tiada dicelakan akan. Maka barang siapa yang menuntut di belakang demikian itu, dia melakukan, dia buat kerosakan faraj dengan tidak melalui isteri dan ma malakat, atau mana pamanim tawara azali. Maka sekalian mereka itu orang-orang yang melampau. Baik. Yang ke berapa? Keempat dah sifat orang ahli syurga. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka-mereka yang memelihara mereka itu. Memelihara, ra'un, memelihara. Kenapa digunakan istilah ra'un? Sebab dia melibatkan nafsu. Melibatkan nafsu. Nafsu ni suka lari sana, suka lari sini, suka lari sana, suka lari sini. Jadi ra'un, Tuhan seumpamakan kita orang yang amanah, orang yang menjaga nafsu. Nafsu ni apa dia? Binatang dah. Kan suka lari sana, lari sini, lari sana. Kita yang akan pimpin dia. Kanan, kiri. Kita kena ra'un. Ingat, Allah alam hadirin sekalian dia. Itu sebab tu kan? Sebab digunakan kalimah ra'un yang memeliharakan amanah. Sebab tu nanti ketika apa dia? Al-amanah tajlibur rizqa wal khiyanat tajlibul faqra. Orang yang amanah jadi menarikkan akan rezeki. Orang yang khianat dia tu akan menarikkan kepapaan. Waktu kita kena amanah dengan ilmu kita. Kita kena amanah dengan sifat mukmin kita. Baru Tuhan jadi pemurah rezeki. Allah alam saja. Rezeki yang paling murah sekali apa dia? Qanaah. Itu paling murah, paling mahal sekali apa. Rezeki yang paling mahal harganya apa dia? Qanaah. Memadu dengan apa yang ada. Dah habis dah ya? Depan ni siapa ya? Dia datang tu. Berdatang lagi. Kalau datang dia sama sekali. Datanglah. Tak apa, dia bagi kita free masa 10 minit pun. Panggil di amanatihim wa ahdihim ra'un. Wallahu a'lam. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Tadi yang atas kepada dia khashi'un, yang bawah kepada dia yuhafizun.
Baik, hadirin kalau nak tahu apa maksud wallazinahum ala salawatihim yuhafizun, banyak ulama terjemah kalimah yuhafizun sini. Antara kitab Jawi yang menterjemahkan makna firman Allah allazinahum ala salawatihim yuhafizun tadi ialah kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli. Dalam kitab tadi tu dia akan turunlah ada beberapa perenggan. Perenggan yang pertama, kenapa dinamakan dia tu orang yang yuhafizun. Lepas tu perenggan yang kedua, kenapa dikatakan dia orang yang yuhafizun. Boleh 2 minit je. Perenggan yang ketiga pula, apa yang dimaksudkan dengan yuhafizun. Perenggan yang keempat pula, dimaksudkan apa dia yuhafizun. Perenggan yang kelima pula disebut apa makna yuhafizun. Jadi daripada perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5, nak dapat jawapan penuhnya memerlukan kepada lebih daripada 30 muka surat. Tengok daripada tu mereka hafizun 30 muka surat. Hafizun yang pertama ke apa hafizun yang pertama? Mereka yang memeliharakan tadi tu syarat-syarat sembahyang tu. Tempat bahasa. Tengok. Yuhafizun yang kedua, mereka yang memelihara kepada dia, memeliharakan rukun-rukun sembahyang. Yuhafizun yang ketiga, mereka yang memeliharakan sunat-sunat dalam sembahyang, yakni ab'ad dan sunat hay'ah. Yuhafizun yang ketiga, mereka memeliharakan perkara-perkara sebelum dan selepas sembahyang kepada dia, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Lepas tu yuhafizun yang kelima kepada dia, dia menjaga sekalian sembahyang-sembahyang yang disunatkan. Itu yang kelima. Tempat kelima. Tempat dia. Yang kelima berkaitan masalah sembahyang berjemaah. Semua tu. Kumpulan tu dipanggil yuhafiz. So pendetilan ni kitab Munyatul Musalli lah. Itu kitab pondok. Saya mengaji situ. Kalau kitab Melayu ni mungkin ada, cuma saya tak mengaji kan. Tak dapat nak bagi contoh lah. Jadi saya mengaji pondok, yang kami gunakan ialah kitab Munyatul Musalli. Bila kita lengkap sekalian sifat-sifat ini, baru Allah Ta'ala kata ulaika humul warisun. Mereka-mereka itulah 2 kali mereka itu. Dan kalau kita mengaji dalam kitab Qatrun Nada, kita ngaji kitab Qatrun Nada, kita ni payah sikit matan dia. Tapi kalau orang sanggup mengaji sabar, dia akan dapat hasil-hasilnya. Baik. Kalimah ula termasuk di antara isim ma'rifah. Baik, kalimah hum termasuk isim ma'rifah. Cuba di analogi tarik nahu kitab Qatrun Nada. Ada panggil tarik hijaz ataupun tarik basrah. Allahu a'lam. Baik. Dalam kaedah ilmu Arab, bila berjumpa 2 ma'rifah, al-ma'rifatu tarqatain yufidul hasra wal ikhtisas. Kata dia, selain daripada orang ini peluang untuk masuk surga tak ada. Surga kedah lah, surga lain Allah Allah. Fatwa sudah muayyan, menentukan. Jadi bila orang tu tengok sifat-sifat ni dekat dia ada kekurangan. Contohnya sebagai syarat sembahyang okey. Apa lagi? Rukun sembahyang okey, tapi hatinya tidak okey. Satu dia kata ilahilas tulil firdausi ala. Tu dia bendanya. Kita tak tahu apa-apa, sebut saja ilah. Itu yang kata syirik tu. Orang tu pun gila. Allah kata kita dengar. Inilah bendanya, rahsianya. Orang dia tahu, ya Allah, Tuhan janji orang sembahyang surga firdaus. Tapi aku tengah sembahyang hatinya ingat kereta, ingat ini tidak layak bagi seorang mukmin. Sepatut hatinya khusyuk. Nampak? Ketika itu dia pun katalah, ya Allah, aku ni tak mampu untuk ke surga firdaus, tetapi aku nak sangat surga firdaus. Itu dia. Baru dah bacaan itu sesuai dengan sikapnya. Apa dia? Setan ni paling senang sekali kalau nak atasi dia. Cuma masa tak izinkan. Besok kuliah subuh kita bincang setan ni. Boleh? Besok kuliah subuh ke sini kita bincang setan.
Jadi bila saya bincang, jangan bimbanglah takut, oh ada setan tinggal ikut tepi tu. Ada Allah kata begitu kan. Kan? Biasa kita bincang setan, insya-Allah. Macam mana setan tipu kita? Senang je. Dia dalam Quran suratul Maidah, Tuhan sebut setan ni paling lemah sekali tipu daya dia. Tapi oleh kerana kita tak belajar, tak tahu. Jadi insya-Allah bisa kita bincang So masa kita pun tak izin, nak kita inilah dia sifat-sifat orang yang telah dijamin oleh Allah ahli syurga. Syurga apa yang dijanjikan oleh Allah? Allazina yarisunal firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka dalam firdaus khalidun, kekal. Dia kekal ni dalam syurga dia tak perlu abadah. Sebab walaupun dalam konteks bahasa dia kena perlu ada kekal, dia mesti ada abadah. Sebab kalau kekal tanpa abadah, biasanya belum tentu lagi dia selama-lamanya. Kan? Itu konsep bahasa. Macam kita orang Melayu, hutan simpanan kekal. Maknanya dia tak kekal. Dah faham tu? Bila sebut kekal, baik, contohnya kekal 50 tahun. 50 tahun dia tidak akan diganggu. Lepas 50 tahun, boleh terbang. Itu makna kekal. Bila orang masuk syurga, dia otomatik dah abadan selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, takkan keluar dah. Tapi bila orang ahli neraka, dia sebut kekal, belum tentu selama-lamanya. Maknanya kalau kita kata dosanya dosa menipu, misalnya kata diazab dalam neraka 300 tahun contohnya. Tapi kita tak dengan Tuhan lah, daripada azab dari itu buat sakit kan. 300 tahun tu kekal. Tak adalah 50 tahun masuk syurga kejap sebulan 2 bulan lepas tu masuk neraka balik dah. Mana kekal 300 tahun azab. Habis 300 tahun kita dibawa keluar dari neraka masuk dalam syurga. Itu makna kekal. Kalau kekal selama-lamanya, waliyadzubillah, artinya tak ada harapan nak keluar. Itulah lebih kurang sifat-sifat orang ahli syurga. Mudah-mudahan tazkirah pagi ini mengajak saya dan hadirin sekalian berusaha untuk mendekati cara-cara ini. Memang, tapi masa tak izin. So insya-Allah besok pagilah. Sampai kuliah sampai betul 10. Sampai nak soalan banyak. Allah. Sampai lagi. Okey. Ceramah tak sampai lagi. Saya buka soalan, ada masalah. Tanya. Dah nak ambil. Nak buang bisa. Baik, kita pertama-tama sekali kita kena menguasai ilmu tauhid. Pertama-tama sekali kita kena kuasai ilmu tauhid. So, bila kita kuasai tauhid, bila-bila dalam bab ketuhanan. Itu dia panggil bab ketuhanan. Bukan sifat Tuhan, sifat Tuhan banyak. Kita nak bincang bab ketuhanan. Apa tahu aku di mana ketuhanan? Tahu? Saya dah bincang pada kuliah tauhid pagi-pagi subuh. Bila sebut ketuhanan, maknanya ada sifat Tuhan di zat, itu ketuhanan. So, sifat Tuhan ada dua, ketuhanan ada dua. Yang pertama sifat istighna, terkaya. Yang kedua sifat iftikhar. Baik, siapanya pada sifat iftikhar, apa dia? Berkehendak oleh tiap-tiap selain Allah kepada Allah. Berkehendak oleh tiap-tiap yang lain Allah kepada Allah. Termasuk syaitan, nak kata kita, dia minta izin dengan Tuhan dulu. Mana dia masih lemah lagi. Dia tidak ada kuasa untuk menjadikan gangguan. Dia tak ada kuasa. Okey, sekarang kita nak fokus pula. Bila kita kata apa dia lemah. Tentulah macam mana lemah dia pun. Tapi kalau kita gagal menguasai cara-cara dia menipu, memang kita tertipu. Dengar. Baik. Kemudian sasaran yang pertama sekali apa dia? Ialah nafsu. Dari orang yang menipu kita ni, ialah tempat letak tipu tu di nafsu. Sebab itulah Islam menggunakan kalimah mujahadatun nafsi. Mujahadah atau mujahadah? Mujahadah ni ambil daripada bab yang kedua, nauk yang pertama, sulasi mazid.
Daripada wazan asalnya ialah jahada, asal 3 huruf. Jadi 4. Jahada. Tu. Kalau jahada sungguh. Kalau jahada bersungguh menyungguhi dia panggil. Tu. Maknanya apa dia? Ada beri faham, ada dua pihak yang terlibat. Kita sungguh dia sungguh kita. Itu mana jahada. Jahada dia punya fi'il madi, kata kerja yang pertama. Lepas tu bila kita jahada, yujahidu mujahadatan. Mana mujahadatan? Baik kita lawan nafsu lawan kita balik. Atau kena ingat. Sebab tu kita lawan nafsu, kita tak makan hari ni. Petang karang nafsu lawan kita makan petang untuk tadi pagi sampai malam. Itu dia makna mujahadah tu penggunaan. Kenapa Arab guna kalimah mujahadah? Sebab kalimah mujahadah dia lawan. Kita lawan nafsu lawan kita. Jadi setan dia tompang situ je. Setan dia tompang dekat nafsu tu je. Dia tak ada kuat apa-apa. Setan ni dia seperti sapu tangan. Konsep dia sapu tangan saja. Tahu sapu tangan? Tahu tak sapu tangan? Tahu lagi apa dah tahu belum? Siapa yang buat kotor? Dia lah sendirinya. Makan tu kotor tu siapa buat? Dia lah yang mengotorkan mulut dia. Lepas tu nak menghilangkan kotor dia tak kat mana? Dekat dia punya sapu tangan. Faham kan? Faham tak ni? Baik. Allah Ta'ala yang menjadikan kita qada dan qadar kan. Tapi nak letak tempat kotor tu siapa? Syaitan. Sebab tu bila kita buat jahat, buat apa? Ini semua syaitan dalam kerja. Hakikatnya Allah je. Itu je. Dia tak ada apa-apa sapu tangan ni konsep dia. Jadi kita kena kenal macam mana cara kita nak basuh sapu tangan dari itu pada kotor kan. Betul-betulnya gitulah. Allah alam cara dia. Kau tak faham ada. Baik. Sufi kata demikian. Kenapa? Itu dia. Maknanya makhluk, lebih-lebih syaitan, dia tidak ada kuasa apa-apa di atas kita. Baik, maknanya yang menjadikan kita jahat, sembahyang tak ingat Allah, Allah sendiri. Allah sendiri yang buat kerja tu. Itu kita beriman dengan qada dan qadar. Baik, ketika Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang lupa kepada dia tu, baik, dia akan beritahu dalam Quran dan hadis Nabi akan ajar cara untuk jangan hilang dari itu. So cara jangan hilang itulah, sama ada kita belajar kita tak belajar, itu simple tu je. Kalau kita belajar cara tu memang mudah lah, sebab cara ni lah yang menjadikan khusyuk kan Allah. Kita cuma buat kerjanya je. Kita dah ada tepung, dah ada garam, tapi nak buat cekodok tak pandai. Nak gaul, takut salah gaul jadi keras, jadi bantat kan dia. Kan? Sebab apa? Tak belajar. Jadi bila kita belajar konsep-konsep itu senang je. Kan? Tapi kena tipu tu biasalah. Allah alam zakat kan. Terbaik. So Imam Ghazali sebut dalam kitab cara-cara mengenal tipu daya syaitan ada 7. Allah alam dia 7 tu. Sampai lagi tu tak? Sampai lagi? Tak sampai tak kita teruskan. Baik, dia ada 7 cara dia tipu kita. Lepas tu cara tipu tu pula ada 3 skop. Nampak? Agak-agak berapa jam nak selesai? Saya tujuh. Lepas tu cara tipu ada 3 skop. Pertama syaitan, yang kedua nafsu, yang ketiga Allah Ta'ala sendiri. Yang keempat, dia tak ganggu, tapi dia cuma nasihat. Dia panggil malaikat mulhim. Baik, pertama-tama sekali cara syaitan ganggu kita kepada dia. Cara dia supaya kita tak berbuat ibadat. Supaya kita tidak berbuat ibadat. Itu gangguan yang pertama. Kalau lain daripada itu, mana itu bukan syaitan. Itu mungkin nafsu, ataupun mungkin dunia, ataupun mungkin makhluk. Sebab musuh kita ada 4. Pertama sekali kita kenal, dia mesti nak suruh kita tinggalkan ibadat. Kalau kita tinggal ibadat bukan dengan sebab syaitan, benda lain, kemungkinan dunia. Mana ni cara nak mengatasi lain tu.
Ataupun cara makhluk, ini cara nak kasih lain pula. Ataupun syaitan, cara asal kepada dia. Tu, kita kena memperbanyakkan zikir saja. Sebab syaitan lawannya zikir. Ya, simple je. Kalau kita zikir tak hilang juga, mana bukan gangguan, itu bukan syaitan. Sama ada manusia, sama ada dunia, sama ada makhluk, sama ada nafsu. Ini tiga paling kuat. Lepas tu daripada tiga ni dia pecah kepada empat lagi pula. Itu yang kadang-kadang kita rasa kita cuba lari ke sini, sup dia masuk sini pula. Kita cuba lari sini, sup dia masuk sini pula. Tapi bila kita dapat kenal semua ni, kita dah lock awal-awal lagi dah. Kita dah lock awal-awal lagi dah. Selesai pasal. Dengar? Allah Ta'ala baik dia. Jadi pertama-tama sekali, dia nak menggagalkan kita supaya jangan berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dapat menguasai dia, dengan kita zikir, dengan kita istighfar, dengan kita tasbih dan sebagainya lah. Sebab tu istighfar, zikir, tasbih, kata Imam Nawawi, kalau kita tidak tahu maknanya apa, faedahnya tak ada. Itu yang syaitan zikir-zikir pun syaitan boleh kata kita. Syarat nak boleh zikir kita itu memberi kesan, kita kena tahu makna dia. Contohnya subhanallah, kita baca dalam rukuk. Kenapa disunatkan 3 kali? Allah Alam ya. Sebab tiap-tiap tasbih ada 3 tempat tasbih. Yang pertama zat Tuhan, yang kedua sifat Tuhan, yang keempat af'al Tuhan. Ingat? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci zat Allah daripada menyamai makhluknya, apa jalan sekalipun. Tu. Yang kedua, maha suci sifat Allah daripada menyamai makhluknya, apa jalan sekalipun. Sampai dah. Yang ketiga dia, maha suci Allah perbuatannya sama dengan mana-mana makhluk. Tu sama sekali tak sama apa jalan sekalipun. Aku panggil subhanallah tu suci. Baru kita punya tasbih memberi faedah. Syaitan kata orang ini membaca tasbih berserta dengan mengagungkan Tuhan. Masa tu baru kita dapat ganggu senang lawan dia. Tapi dia tak putus asa. Dia datang serang cara yang kedua. Tetapi doktor dah sampai. Pada nak buat apa? Setakat tu dah perjumpaan pada pagi ni. Tu insyaAllah. Lepas ni insyaAllah ada ustaz-ustaz yang bincang tu. Allah Ta'ala baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.